Okey, subtopik seterusnya ini adalah sambungan daripada 2.4 tadi. Okey, cuma kita akan sambung berkaitan dengan tindak balas bersandarkan cahaya dan tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Tindak balas bersandarkan cahaya ini berlaku di telekoid, manakala tindak balas tidak bersandarkan cahaya berlaku di stroma. Okey. Ini adalah hasil, ini adalah yang cikgu contoh sendirilah hasil daripada proses yang telah berikan kepada kamu dalam buku teks muka surat 44. Lagi pun cikgu akan tengok, cuma ini adalah cikgu buat dalam bentuk peta. Okay. Pertama, kita tengok dahulu tindak balas bersandarkan cahaya. Okay, ini yang pertama di mana pada telekoid, kita kena tahu pada telekoid adanya pigmen fotosintesis, iaitu pigmen molekul klorofil, di mana pigmen ini akan menyerap cahaya matahari. Okey, faham dulu yang pertama, pada telekoid ada pigmen fotosintesis ataupun pigmen molekul klorofil. Okey, pigmen ini ia akan menyerap cahaya matahari. Okey, cahaya matahari yang diserap itu akan menyebabkan elektron teruja ataupun akan mengujakan elektron dalam pigmen itu tadi. Okey, dalam pigmen tu ada elektron. So, bila pigmen tersebut menyerap cahaya matahari, elektron dalam pigmen tersebut akan teruja. Okey. So, elektron yang teruja ini ia akan melalui siri pengangkut elektron. Bila kita cakap siri, bila ada perkataan siri, bermaksud dianya bukan sekali lah, maksudnya banyak kali. Macam drama bersiri kan? Okay. Maksudnya banyak episod. Ini siri pengangkut elektron. Maksudnya dia akan melalui beberapa kali sebagai pengangkut elektron dan akhirnya elektron tadi akan diterima oleh NADP+. Okay, dalam peperiksaan kita ingat NADP+ cukup. Kita tak perlu nama penuhnya. Okay? Sebab dalam buku teks digunakan perkataan tersebut. Okey. NADP+ ini tadi akan bergabung dengan H+ untuk membentuk NADPH. Okay, ini rangkah yang ketiga dah. Yang kedua, yang elektron teruja mengalami siri pengangkut elektron. Okay, step yang ketiga, elektron tersebut akhirnya diterima oleh NADP+. NADP+ akan bergabung dengan hidrogen untuk membentuk NADPH. Okey, di sini cikgu nak terangkan dari mana H+ ini diperolehi. Okey, H+ ini diperolehi daripada proses fotolisis air. Okey, proses fotolisis air itu tadi berlaku di awalnya. Okey, so kita tengok apa itu proses fotolisis air. Okey, sebenarnya selepas elektron teruja, okey, maksudnya elektron dalam pigmen ni jadi tak stabil. Okey, so pigmen ni jadi tak stabil. Sebab elektron dah teruja dah melalui siri pengangkut elektron dah dan akhirnya diterima oleh NADP+. Apa jadi pada pigmen tersebut? Pigmen tersebut jadi tak stabil. So, nak stabilkan pigmen tadi, ia menarik elektron daripada proses fotolisis air. Jadi, proses fotolisis air itu apa? Proses fotolisis air. Foto, cahaya, lisis, pemecahan, air lah. So, ia adalah
proses pemecahan, penguraian molekul air dengan kehadiran cahaya. Okay, dengan kehadiran cahaya. Penguraian molekul air membentuk H+ dan OH-. Okay, so H+ inilah yang pergi ke NADP+ bergabung dan membentuk NADPH. Okay. OH- ini yang kehilangan elektron akan membentuk oksigen dan air. Dan ini adalah hasil fotosintesis. Sebab tu hasil fotosintesis kita ada oksigen dan juga air. Okey, sekarang kita dah tahu H+ daripada fotolisis air membentuk NADPH. NADPH ini adalah ejen penurunan. Dia nak turunkan apa? Kita akan tengok dalam tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Okey. Dalam tindak balas tak bersandarkan cahaya, apa yang berlaku adalah gas karbon dioksida, kan daripada atmosfera tadi kan? Okey. Gas karbon dioksida akan terikat, akan diikat kepada sebatian organik 5 karbon. Okey, sebatian organik 5 karbon. Okey, bila karbon dioksida diikat dengan sebatian organik 5 karbon, ia akan membentuk sebatian baharu iaitu sebatian organik 6 karbon. Okey, sebatian organik 6 karbon kat bawah ni. Okey, sebatian organik 6 karbon, ini daripada 5 yang asal dan 1 daripada CO2 tadilah. Okey. Kemudian langkah yang kedua, langkah yang kedua ataupun apa yang berlaku yang kedua adalah NADPH tadi, ingat tak yang daripada tindak balas cahaya, tindak balas bersandarkan cahaya, NADPH dan ATP dari tindak balas cahaya tadi akan menurunkan sebatian organik 6 karbon kepada monomer glukosa. Okay. Kita ingat glukosa C6H12 C6H12O6. So sebab NADPH dan ATP daripada tindak balas bersandarkan cahaya, ia akan menurunkan sebatian 6 karbon kepada monomer glukosa. Okay. Monomer glukosa ini adalah hasil fotosintesis. So, dah berapa hasil dari tindak balas bersandarkan cahaya tadi? Kita ada ni, oksigen dan air. Dari tindak balas tidak bersandarkan cahaya, kita ada glukosa. Okay. So, monomer glukosa terkondensasi akan membentuk molekul kanji. Molekul kanji disimpan dalam stroma. So, tak perlu pening-pening, ikut sahaja poin-poin penting dalam tindak balas bersandarkan cahaya dan tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Okey, sekarang tengok persamaannya. Yang tadi tu cikgu ringkaskan atau cikgu buat dalam bentuk anak panah lah supaya nampak proses dia. Yang ni lah cikgu simplify. Okey. Hasilnya adalah, persamaan kimianya adalah air, ingat tadi daripada fotolisis air, karbon dioksida, ingat tadi yang daripada tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Okey. Memerlukan tenaga cahaya dan klorofil daripada pigmen tadi kan. Dia serap cahaya kan. So, sebab tu perlukan tenaga cahaya dan klorofil. Hasilnya glukosa, oksigen dan air. So, ini adalah persamaan kimia yang kamu perlu tahu. Okay? Persamaan kimia yang formula-formula tu.
Okay, kalau persamaan perkataan yang kat bawah tu, air tambah karbon dioksida menghasilkan glukosa, oksigen dan air. Ini kamu kena ingat. Okay. Sekarang kita tengok apa perbandingan. Bila sebut perbandingan, bermaksud ia ada persamaan dan perbezaan antara kedua-duanya. Okay. Persamaan tindak balas bersandarkan cahaya dan tidak bersandarkan cahaya adalah kedua-duanya dimungkinkan oleh enzim dan berlaku dalam kloroplas. Tetapi tindak balas tidak bersandarkan cahaya, perbezaannya menghasilkan molekul ATP, ini tidak. Bersandarkan cahaya, bahan tindak balasnya adalah air, hasilnya oksigen dan molekul air. Manakala tidak bersandarkan cahaya, bahannya karbon dioksida, hasilnya glukosa. Tindak balas bersandarkan cahaya berlaku di thylakoid, manakala tindak balas tidak bersandarkan cahaya berlaku di stroma. Okay. Yang bersandarkan cahaya melibatkan fotolisis air, yang tidak bersandarkan cahaya melibatkan penurunan gas karbon dioksida. Oleh apa tadi? Oleh NADPH dan juga ATP. Okay. So, kamu kena ingat. Alright. Seterusnya, kita tengok faktor persekitaran yang mempengaruhi kadar fotosintesis. Apa faktor persekitaran yang mempengaruhi kadar fotosintesis? Ada 3, iaitu kepekatan gas karbon dioksida, keamatan cahaya dan juga suhu. Okay, kita tengok yang pertama. Kepekatan gas karbon dioksida. Okay. Peningkatan gas karbon dioksida meningkatkan kadar fotosintesis. Kamu rujuk pada graf ni, kamu tengok Peningkatan kepekatan karbon dioksida meningkatkan kadar fotosintesis selagi tiada faktor pengehat. Okay. Pada titik P, kat sini, kadar fotosintesis menjadi malar. Okay. Mula-mula dia meningkat, kemudian dia straight graf dia. Maksudnya dia malar dah kat situ. Apabila kepekatan karbon dioksida meningkat selepas titik P, kadar fotosintesis tidak lagi berubah kerana keamatan cahaya menjadi faktor pengehat. Okay. So, bila awalnya dia naik, tapi bila ada keamatan cahaya yang menjadi faktor pengehat, dia akan jadi malar. Okey. Cahaya diperlukan untuk tindak balas bersandarkan cahaya. Jika kepekatan gas karbon dioksida dan suhu adalah malar, kadar fotosintesis akan meningkat sehingga mencapai takat maksimum walau pada waktu tengah hari. Okey, inilah kadar fotosintesis keamatan cahaya. Okay, bila karbon dioksida meningkat, okay, pada mulanya keamatan cahaya meningkat. Okay, menyebabkan kadar fotosintesis meningkat dan akhirnya dia akan malar. Okay, sebab suhunya adalah tetap. Okay, suhunya adalah menjadi faktor pengehat. Okey. Seterusnya, suhu. Suhu tindak balas dalam fotosintesis dimungkinkan oleh enzim. So, ingat, bila enzim dia sangat sensitif terhadap suhu. Oleh yang demikian, perubahan suhu persekitaran akan mempengaruhi aktiviti enzim dan turut mempengaruhi kadar fotosintesis. Suhu optimum berbeza-beza bagi tumbuhan yang berlainan spesies, tetapi secara umumnya suhu optimum adalah di antara 25 hingga 30 darjah Celsius. Inilah
Okay, sebab tu pada mulanya suhu meningkat, kadar fotosintesis meningkat. Bila suhu di antara 25 hingga 30 dah mula menurun. Mungkin disebabkan oleh enzim tersebut kurang aktif ataupun ternyah asli. Suhu yang terlalu tinggi akan menyah aslikan enzim dan proses fotosintesis akan terhenti. Dia akan slow, dia akan perlahan dan akhirnya terhenti. Okey. Kesan perubahan keamatan cahaya dan warna cahaya terhadap kadar fotosintesis. Okay. Kadar fotosintesis tumbuhan adalah tidak sama sepanjang hari. Dia tak sama. Okay. Ada hari yang panas, ada hari yang mendung kan. Ada pagi panas, petang mendung kan. Pagi mendung, tengah hari panas sangat, petang hujan. Macam tu. Tapi sebab tu kadar fotosintesis tumbuhan itu adalah tidak sama sepanjang hari. Selain faktor keamatan cahaya, kadar fotosintesis juga dipengaruhi oleh warna cahaya. Okay. Spektrum cahaya yang terdiri daripada 7 warna, setiap warna mempunyai panjang gelombang yang berlainan. Ini panjang gelombang. Okay. Tengok graf panjang gelombang dia berlainan. Sebab tu ini mempengaruhi juga dia punya kadar fotosintesis. Bukan setakat keamatan cahaya. Okey. Kadar fotosintesis yang paling tinggi adalah dalam cahaya merah dan cahaya biru. Okay. Cahaya merah dan cahaya biru. So kamu nampaklah kat sini. Tinggi kan? Kamu nampak kat sini. Tinggi. So, kadar fotosintesis paling tinggi adalah dalam cahaya merah dan